Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada pagi ini dapat bersama-sama untuk berkongsi sedikit sebanyak hasil jemputan daripada Hospital Al-Islam Kampung Baru. Maka insya-Allah saya pada pagi ini akan lebih kurang 45 minit untuk membincangkan tajuk yang diberikan kepada saya, Tadabbur Al-Quran COVID-19, iktibar bagi kita semua. Ya, Tadabbur Al-Quran COVID-19 dan iktibar bagi kita semua. Ini satu tajuk yang saya rasa banyak juga saya sebut sebenarnya dalam penulisan dalam Facebook sendiri. Saya banyak mengupas, tapi dalam angle agama lah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, salah satu daripada ayat yang menarik perhatian saya lah bila bercakap tentang penyakit ni, sebenarnya antara ayat yang menarik perhatian saya ialah ayat 26 dalam surah Al-Baqarah. Di mana dalam ayat 26 surah Al-Baqarah ini ada satu jawapan Allah Subhanahu wa taala kepada tuduhan orang-orang kafir musyrik Mekah berasal daripada rentetan tersebut turunnya ayat 26 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Situ saja dia punya ayat antara lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Innallaha la yastahi an yadriba mathala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberi perumpamaan seperti nyamuk dan fama fauqaha. Fama fauqaha ni banyak sikit terjemahan dia. Tapi nak katanya ialah ayat ini turun hasil daripada orang-orang musyrikin Mekah. Mereka nak cari jawapan, nak cari serangan kepada Al-Quran untuk menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak tunjukkan Al-Quran ni salah. Jadi demi nak menunjukkan Quran ini salah, maka kita kena cari bukti lah. Jadi apabila mereka cari, tak nampak kecacatan Al-Quran tu tidak dapat dibuktikan. Jadi terselahlah perangai buruk. Satu pelajaran yang kita dapat belajar ialah apabila orang yang perangai buruk ni, dia nak serang, dia nak menolak sesuatu, tak nampak hujah, maka dia buat-buat ada hujah. Kalau kita ni jenis macam tu, maknanya teruklah kita. Mana kita terpaksa reka keburukan ataupun bagi persepsi yang salah terhadap sesuatu untuk memburukkan benda tu. Kalau perangai macam ni memang perangai musyrikin Mekah lah. Iaitu kalau kita tengok, mereka nak burukkan Al-Quran, tak ada. Jadi mereka pun buat satu persepsi, iaitu Al-Quran ada menyebut binatang-binatang yang kecil. Lalu mereka kata Quran ni salah sebab Quran ni menyebut binatang-binatang yang kecil. Sebenarnya menyebut binatang kecil tu tak salah, tapi dia mencipta persepsi. Jadi mereka kata, oh, Quran ni sebut benda-benda yang kecil seperti apa? Seperti dalam Al-Quran sebut nyamuk, sebut anai-anai, sebut lalat. Ini binatang-binatang yang kecil. Jadi
Al-Quran menjawab tuduhan tu. Iaitu Al-Quran mengatakan Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan seperti nyamuk, binatang yang kecil. Tuhan tak malu. Fama fauqaha, dan binatang yang di sini ada terletaknya mukjizat sains pada ayat ini, iaitu innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu memberi perumpamaan seperti nyamuk, dan fama fauqaha ada 3 maksud di sini. Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain ni tafsir yang kecil lah. Satu jilid saja. Tafsir Jalalain menyatakan bahawa fama fauqaha, sebab fauqa ni fama, sesuatu yang fauqa maknanya di atasnya. Tapi maksud di atasnya di sini maksud apa? Imam Sayuti, Jalaluddin As-Sayuti menyatakan lebih besar, maknanya fama fauqa, apa yang di atasnya, iaitu Allah tidak malu memberi perumpamaan seperti nyamuk dan binatang yang lebih besar, maksudnya. Satu lagi makna fauqaha ialah binatang yang lebih kecil. Apa yang lebih kecil? Sebab apa? Kalau nyamuk tu Allah tidak malu memberi perumpamaan binatang yang kecil, maka yang lebih daripada yang kecil itu ialah lebih kecil lah. Jadi maksudnya ialah lebih kecil. Dan setelah manusia mengkaji tentang nyamuk dan sebagainya, didapati bahawa maksud fama fauqaha, apa yang di atasnya, juga bermaksud apa yang berada pada badan nyamuk tersebut. Makna dia yang kedua tu dengan ketiga tu hampir sama. Okey, apa yang berada pada di atasnya. Atasnya di situ fama fauqaha, di atasnya, nya tu muannas ha, sedangkan ba'udah tu juga adalah muannas, maka boleh difahami bahawa di atasnya tu di atas nyamuk sebenarnya. Okey, jadi kalau begitu ayat ini mempunyai 3 maksud. Dan tidak ada siapa pun yang berhak mengatakan maksud ni salah dan maksud ni betul, sebab sebenarnya kalau kita tengok dari sudut saintifik, semua maksud tu sebenarnya betul. Apa hubungan kita dengan ni? Hubungannya ialah didapati pada zaman dahulu manusia hanya dapat melihat nyamuk saja. Kemudian apabila manusia makin maju dan teknologi makin tinggi, rupanya yang membawa penyakit itu bukan nyamuk, tetapi yang membawa penyakit ialah apa yang ada pada nyamuk tersebut. Iaitu setelah dalam satu pembentangan mukjizat Al-Quran, satu conference, satu conference yang telah dibuat di Turki pada tahun 2011, dibentangkan mukjizat sains ini di dalam ayat ini dibentangkan dan diceritakanlah. Saya rasa orang yang belajar bidang ni memang dah sedia tahu, tapi masyarakat awam macam saya ni boleh je kita jerangkan bahawa pada nyamuk itu ada berbagai-bagai makhluk lain yang jauh lebih kecil daripada nyamuk. Antaranya didapati ada kulat. Ada kulat 2 jenis. Ada 6 jenis virus dalam nyamuk. Ada bakteria, 7 jenis bakteria, dan ada sejenis bahasa orang awam macam saya ni ialah cacing lah dalam nyamuk tu. Jadi rupanya yang menyebabkan nyamuk ini berinteraksi dengan binatang yang lebih besar daripada dia, ataupun dalam diri dia itu sendiri,
ialah virus dan bakteria serta kulat yang ada pada nyamuk tu. Jadi sebab apa saya ulas macam ni? Sebenarnya saya nak ajar masyarakat bahawa mengupas tentang mukjizat Al-Quran, maksud Al-Quran ni, dia kena secara menggunakan bahasa Arab dan mencari maksud bahasa Arab itu yang sesuai dengan fakta ilmiah. Bukannya macam bila awal-awal berlaku COVID-19 ini, apa yang berlaku? Tersebar dalam WhatsApp, tersebar dalam Facebook. Oh, sebenarnya dalam Al-Quran ada dah menyebut virus corona. Inilah mukjizat Al-Quran. Kita mesti beriman dengan Al-Quran. Apa ayat yang dia bawa? Ayat yang dia bawa, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula. Waqarna fi buyutikun. Oh, jadi ayat corona ni ada dah disebut dalam Al-Quran. Tafsiran macam ni salah dan haram tafsiran tu. Berdosa. Jangan ingat mentang-mentang cakap tentang agama je semua boleh pahala. Tidak. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut juga dalam Al-Quran bahawa salah satu kerja syaitan ialah wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, iaitu kamu bercakap tentang Allah apa yang kamu tidak tahu. Bercakap tentang Allah apa yang tidak tahu ni termasuklah bercakap tentang Al-Quran apa yang kamu tidak tahu. Kamu tak tahu tapi kamu cakap. Jadi sebab apa? Sebab Al-Quran tu kalam Allah. Bercakap tentang Allah lah. Agama Allah, bercakap tentang agama Allah dengan tidak tahu. Itu berdosa lah. Jadi itu syaitan suka orang yang bercakap tentang agama tapi dia tak tahu. Orang yang bercakap tentang Al-Quran tapi dia tak tahu. Bukan semua mentang-mentang Quran baik, kita pun bercakap tentang Al-Quran. Buatlah apa saja tentang Quran, semua baik. Tidak. Mestilah dengan dan sebab apa tafsiran tadi itu salah? Sebab waqarna fi buyutikun tu bukannya corona. Waqarna ialah berasal dari perkataan qarra. Qarra ni maknanya tetap. Sebab apa? Sebab ayat itu menyuruh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, supaya duduk di rumah dan jangan berhias seperti berhiasnya zaman jahiliah. Jadi dia suruh duduk di rumah tu tak ada kena-mena dengan penyakit dan tidak ada kena-mena dengan virus. Jadi corona pula dalam bahasa sekarang bukan maksudnya duduk di rumah. Jadi awak ambil perkataan tu dan awak laburkan dia di tempat yang salah. Ini satu penyalahgunaan kepada Al-Quran. Tetapi masyarakat kita ni ada satu nafsu yang pelik. Iaitu kalau benda tu salah, dia suka share dengan sebanyak-banyaknya. Dan dia rasa inilah benda kena beritahu orang. Sebab benda yang salah ni, dia telah mengambil kira beberapa unsur nafsu manusia. Iaitu dia bersifat bombastik. Dia pelik. Dia menarik. Jadi benda menarik, kita kena. Sebab apa? Kita buat orang teruja. Tapi kalau kita tafsir inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Para ulama mengatakan macam ni, sains macam ni. Kita akan dapati ada 7 share, 5 share saja. Orang tak minat nak share. Ini nafsu akhir zaman internet ni, nafsu dia macam tu. Saya pun pelik sebab apa macam tu. Jadi salah satu pengajarannya ialah kita kena berhati-hati. Virus penyakit corona ataupun COVID-19 ini membawa banyak pengajaran kepada kita sebenarnya. Banyak benda yang kita boleh belajar. Antaranya benda ni, iaitu janganlah kita menyebarkan sesuatu yang kita tidak faham. Pada awal kedatangan penyakit ni, dari sudut agama, saya tak cakap dari sudut lain, maka kita nampak
kedudukan masyarakat kita yang perlukan kepada bimbingan orang-orang yang lebih berilmu dan yang ikhlas. Sebab apa? Sebab terdedah banyak kepincangan dalam masyarakat kita dari sudut keagamaan, yang pertama sekali. Contohnya, bila awal-awal keadaan ini berlaku, uh, kita dapati bahawa kerajaan melarang orang pergi ke masjid, melarang orang berkumpul, melarang. Terdedahlah bahawa dalam masyarakat kita ni ramai orang yang tak faham agama sebenarnya. Lalu mereka gagal untuk menghubungkan antara usaha dan tawakal. Jadi sedangkan pelajaran usaha dan tawakal ni kita belajar dalam silibus sekolah rendah lagi. Tapi tak tahu sebab apa dia berlaku macam tu. Sehingga masyarakat kita, bukan semua lah, of course tak ada semua. Kalau semua tu pelik lah pula, kan? Jadi ramai, terutamanya orang yang minat agama, dia tak boleh mengimbangkan antara tawakal dan usaha. Itu pertama sekali. Lalu mereka terkejut. Kita tawakal kepada Allah. Kita jangan takut pada penyakit. Itu statement yang banyak kita dengar. Dan kadang-kadang orang yang beri pelajaran pula bercakap macam tu. Sedangkan dalam Islam tak ada masalah pun menggabungkan antara usaha dan tawakal. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW sendiri, dan peristiwa Saidina Umar sendiri berlaku, Nabi SAW dengan jelas mengatakan bahawa jika kamu ada tersebarnya penyakit dan kamu berada di satu tempat, jika kamu nak pergi ke situ, maka kamu jangan pergi, kamu jangan masuk ke tempat tu, dan jika kamu berada di tempat itu, kamu jangan keluar. Itu jelas, kan? Itu sejenis usaha. Soal kamu nak mati ataupun tidak mati itu soal lain. Jadi yang peliknya, walaupun pelajaran ini pelajaran basic semenjak sekolah rendah kemudian masuk belajar pula sekolah menengah, tapi kita tak boleh adapt dan kita jadikan dia cara hidup kita. Dia apa dia? Orang Islam ni senang je tauhid dia, iaitu kita mestilah berusaha dengan menggunakan akal kita, tenaga kita, apa yang kita ada untuk mendapatkan sesuatu kebaikan dan mengelakkan sesuatu keburukan. Kita kena usaha. Sebab itu bila nak ilmu, kita kena usaha, kita kena belajar, kita kena membaca, kita kena mengkaji. Membaca tu tengoklah macam itu jalan kepada ilmu. Memang kena lah, kan? Jadi usaha, tawakal, kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tahu semua yang kita dapat adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya konsep ni tidak pelik sebab hari-hari kita amalkan dan kita jadikan dia sebagai kehidupan kita. Contohnya, kita rasa lapar nasi, kita pergi masak nasi dan kita masak, beli barang, letak atas meja, makan. Kita ambil dengan tangan kita, kita suap kat mulut kita. Tak ada seorang pun dalam dunia ni yang bila lapar, dia berdoa. Bila lapar, berdoa. Lapar, berdoa. Lepas tu kenyang. Habis gitu. Tak ada makan. Makan tu usaha. Ambil. Dah siap dah makanan. Ambil bubur dalam mulut. Itu usaha. Sementara cukup dan kenyangnya kita itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena imbangkan antara tawakal dan imbang di sini bukan maknanya tawakal sikit, usaha sikit. Bukan. Maknanya kena ada tawakal dan kena ada usaha. Kita kalau sebut imbang ni kan ada orang keliru pula. Ambil tawakal sikit. Sebahagian lagi tidak tawakal. Tak ada. 100% kita tawakal. Maksimum kita tawakal. Dan dalam masa yang sama kita berusaha dengan semaksimal yang mungkin dengan mengambil segala. Barulah Islam tu seimbang antara
saya suka selalu sebut benda ni. Ada dalam buku ni pun ada dekat saya. Saya ambil sebentar. Disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Saya suka baca buku ni dan terangkan buku ni. Sebab dalam buku ni Dr. Yusuf Qaradawi menerangkan tentang wasatiyah, keseimbangan. Keseimbangan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Antara wahyu dengan ilmu. Wahyu ni maknanya Al-Quran turun, kita kena percaya dengan kajian. Kajian ni suatu yang Tuhan tak beritahu. Macam kata tadi, Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan tentang nyamuk. Maka kita boleh kaji lagi. Bukannya bila tu, oh subhanallah, habis gitu. Bukan. Sebab apa? Sebab bila kita kaji, oh rupanya subhanallah, nyamuk ni perantara saja. Dalam perut nyamuk ada juta-juta virus, ada bakteria, ada kulat, ada cacing. Macam-macam makhluk lagi ada dalam diri dia. Dia pergi lalu dia menyebarkan penyakit. Fama fauqaha, sesuatu yang lebih daripadanya. Kalau sesuatu yang lebih itu lebih besar, maknanya dia memberi mudarat kepada manusia, dia memberi mudarat kepada haiwan-haiwan yang besar. Nyamuk juga memberi manfaat dari sudut dia menjadi makanan kepada ikan, kepada ni jentik-jentik dia tu, telur dia tu menjadi sumber makanan. Jadi dalam ekosistem dia ada peranan. Bukan sahaja bawa penyakit matikan orang, tetapi dalam ekosistem dia pun diperlukan juga sebagai makanan kepada binatang kepada serangga-serangga kecil. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan fama fauqaha, dan para ulama tafsir mengatakan rahsia ayat tadi, rahsia sains dia ialah terletak pada perkataan fama fauqaha, yang di atasnya. Okey, jadi kita balik kepada perbincangan kita, iaitu bagaimana perlunya kita ni kepada suatu kupasan yang berbentuk ilmiah sikit. Jadi jangan kita react pada sesuatu isu tu dengan emosi, dengan cerita pelik, dengan ada pula sadur dengan ayat Quran sikit, hadis sikit, ataupun dalam bahasa Arab sikit, maka kita pun hilang, tenggelam punca, hilang pertimbangan, anggap inilah benda agama, lalu kita sebarkan. Dan bukan satu, bukan dua WhatsApp dan Facebook yang kita terima. Saya sendiri pun terima banyak berbagai-bagai benda yang pelik-pelik ni yang disebarkan dalam masyarakat atas dasar agama, sedangkan dia bukan daripada agama. Jadi ini satu masalah besar lah bagi saya. Dia divert pemikiran kita daripada berfikir benda yang penting kepada berfikir tentang benda yang karut dan benda yang tidak memberi faedah kepada umat Islam. Ini masalah dia. Yang kedua, apabila kita dedah hanya orang yang kita kata dia ni baik, suka agama, tapi bila dia tidak faham agama, dia membawa kemudaratan yang sangat besar. Syekh Muhammad Al-Ghazali ada menyatakan kata-kata yang agak pedih jugalah kepada kita, iaitu tidak perlu engkau menjadi pengkhianat. Engkau bersama musuh engkau menjadi pengkhianat yang bersama musuh yang benci kepada kumpulan, kepada agama. Tak perlu engkau menjadi pengkhianat. Tapi cukuplah engkau menjadi orang yang bodoh. Maknanya kebodohan tu membawa satu masalah yang sangat besar. Ini Syekh Muhammad Al-Ghazali lah. Syekh Muhammad Al-Ghazali ni suka bagi kata-kata yang pendek tapi mendalam maksud dia. Dia nak kata apa? Dia nak kata apabila seorang itu berpendirian ataupun mengambil sikap yang bodoh, maka dia memberi kemudaratan yang sangat besar. Walaupun dia tu baik. Contohnya, cuba kita tengok. Salah satu fitnah yang berlaku, salah satu keburukan yang berlaku sekarang ni,
Contohnya di beberapa negara bukan Islam. Di beberapa, saya tak nak sebut negara mana dia, ada minoriti umat Islam di negara tu. Orang dah prejudis dengan orang Islam lama dah. Teroris lah, mundur lah, macam-macam lah tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi mari kita bila timbul isu ni, ada sekumpulan orang Islam di negara bukan Islam ni, dia tak nak patuh dengan PKP ni. Kami nak pergi masjid juga, kami hak kami beribadat, ini penentangan pada Islam. Dia kaitkan dengan larangan orang tu kepada usaha untuk membasmi Islam dan menganiaya orang Islam. Jadi macam mana? Orang yang sikit-sikit nak faham Islam ni orang jadi meluat dan orang benci. Tapi ada juga orang yang bela, dia kata tu orang yang nak pergi karaoke, kita tak marah pula. Orang yang nak pergi karaoke tu, dia bukan bawa imej agama, dia tidak mencemarkan Islam. Perbuatan dia salah lah. Tapi hubungan dia dengan Islam ni tak ada. Tapi kita bawa imej Islam, lepas tu kita bagi benda yang salah. Ini masalah besar lah. Sebab dia bukan masalah dia memburukkan kita, dia memburukkan Islam tu juga. Jadi ini juga perlu diberi perhatian. Contohnya kita tengok bila mereka nak berjamaah juga, lepas tu membawa dalil-dalil yang salah. Kita jangan takut penyakit, kita hanya kena takut kepada Allah. Apabila saya dengar hujah-hujah macam ni, saya naklah jawab secara proper sikit. Lepas tu kita tengok balik dalam Al-Quran, dalam hadis, kita dapati bahawa sebenarnya takut kepada Allah tak serupa dengan takut kepada benda-benda lain. Takut kepada Allah, takut yang kepada makhluk yang dilarang dalam Islam ni adalah takut yang berupa ibadat. Contohnya, kalau kita lalu kat pokok, kita takut kat pokok tu. Kerana kalau kita tak minta izin dia, kita akan balik sakit, kita akan demam. Pokok tu apa hubungan dengan demam ni? Kita tak tahu. Tapi pokok ni boleh membuatkan kita demam, kita sakit, kita tak boleh nak tidur. Itu salah. Kerana kita menganggap bahawa pokok itu mempunyai satu kuasa gaib yang boleh memberi kesan kepada kita. Kuasa gaib yang beri kesan kepada kita ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi di situlah orang musyrikin apabila mereka menyembah berhala, mereka takut pada berhala tu kalau dia tak sembah, dia rezeki dia akan sedikit, kehidupan dia akan jadi kehidupan yang sengsara, dia mati dia tak boleh masuk syurga. Tapi dia takut kat apa? Dia takut kat berhala. Maka di situ takut di situ adalah takut yang berbentuk ibadah. Maka takut situ diharamkan dalam Islam, tak boleh. Bahkan boleh mengeluarkan seorang itu daripada Islam lah. Kerana dia telah meletakkan ada satu benda yang dia kena takut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut yang ibadah. Adapun dari satu sudut lain pula, ada jenis takut yang diizinkan dalam Islam kerana tak ada seorang orang pun dalam dunia ini yang boleh claim diri dia tak takut ke apa satu. Kerana takut tu sememangnya satu sifat naluri manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam diri dia. Memang dah ada dah. Takut ni dah ada dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak letak saja-saja sifat-sifat yang ada dalam diri kita ni. Dia bukannya negatif 100%. Semua sifat yang Allah jadikan naluri manusia ni, dia ada positif dan dia ada negatif. Tengoklah manusia nak guna benda tu macam mana. Macam kita lah, ada tangan dan ada kaki. Tapi kita boleh gunakan tangan dan kaki tu untuk buat benda baik. Dan kita boleh gunakan untuk buat benda buruk. Maka di situlah kita mendapat pahala ataupun dosa. Sebab kita yang menggunakan. Begitu juga dengan keperluan-keperluan dalaman. Macam lapar lah juga. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita lapar. Ada orang dalam dunia tak lapar. Semua ada lapar. Sebab apa? Itu isyarat kepada kita perlukan kepada makanan. Mungkin ramai orang akan mati macam tu saja kalau tak ada lapar. Bulan ni tak cukup duit, tak payah makan lagi lah. Bukan lapar apa kan.
Relax je. Akhirnya tak cukup vitamin tu, tak cukup vitamin ni. Jadi bahkan nafsu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam diri kita, kita tak boleh makan satu jenis makanan contohnya. Pagi makan nasi lemak, tengah hari makan nasi lemak, malam nasi lemak. Hari ni makan nasi lemak, esok makan nasi lemak, sampai minggu depan, bulan depan. Tak boleh. Allah jadikan nafsu manusia ni, dia nak makan benda yang berbeza. Pagi dia makan ni, tengah hari dia nak makan benda lain. Malam dia makan lain pula, esok dia nak makan benda lain. Sebab memang tubuh kita ni, dia memerlukan banyak benda. Kita tak boleh makan satu jenis benda. Tak akan cukup dari sudut vitamin, dari sudut keperluan nutrisi badan kita, tak cukup. Kita nak kena makan nasi, kita nak kena makan sayur, kita nak berbagai-bagai. Begitu juga sampai satu ketika makan dah kenyang, kita dengan sendiri rasa nak minum air pula, dahaga pula minum air. Jadi badan kita memerlukan, Allah jadikan sesuatu yang memangnya nature tubuh kita memberi isyarat tersebut. Begitu juga dengan takut. Takut ni ialah satu sifat nature yang Allah jadikan dalam diri kita yang perlu ada pada diri kita. Sebab kalau orang tu tak takut, contohnya lah kita kata, sebab apa? Bila polis tangkap mak rempit, kebanyakan mereka terlibat dengan dadah. Sebab kalaulah mak rempit tu tak guna dadah masa dia nak merempit tu, tahap keberanian dia banyak mana? Sebab akal dia waras, nak bawa kereta motor meniarap pukul 3-4 pagi di highway, di mana tidak semudah yang kita sangkakan. Kita tengok macam dia tak takut. Dia pun manusia, dia takut juga. Untuk menghilangkan takut tu, dia kena ambil sesuatu. Dadah lah. Jadi dia tidak waras, baru dia tak takut. Jadi sebenarnya orang yang waras tu, orang takut tu adalah waras lah. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa kejadian yang takut ni dialami oleh nabi-nabi. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, bila Tuhan kata alqi asak, Tuhan suruh dia lemparkan tongkat. Bila tongkat tu jadi ular, Nabi Musa pun terkejut tengok ular tu. Dia takut. Kan? Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa alaihissalam pergi kepada Firaun. Nabi Musa ni lari daripada Firaun, bukan sikit punya tempat. Dia daripada duduk di Mesir, dia lari ke Madian. Madian ni dia berada di sekitar Jordan ke ataupun sempadan dengan Saudi Arabia di sebelah atas selepas daripada semenanjung Sinai. Punyalah jauh zaman dulu. Perjalanan menggunakan jalan kaki, naik gunung, bukit dan sebagainya. Lepaslah tiba-tiba izhab ila Fir'aun. Tuhan kata pergilah kepada Fir'aun. Itu Nabi Musa yang Tuhan suruh dia pergi, dia pun takut. Lalu dia minta Allah Subhanahu Wa Taala izinkan supaya dia ditemani oleh Nabi Harun. Ashdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Macam-macam lah. Nak katanya apa? Nak katanya takut tu benda yang tabi'i. Tuhan tak marah. Nabi, wahai Musa, engkau telah takut kepada Fir'aun. Siapakah sebenarnya engkau perlu takut pada aku saja, jangan takut pada Fir'aun. Betul. Tuhan kata jangan takut, tapi dia tidak panggil taubih. Iaitu Tuhan marah, murka, hukum, tak ada. Sebab itu adalah perasaan kemanusiaan. Begitu juga dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib, salah satu masalah dia ialah dia sangat takut dengan masa depan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dia sedih. Dan sehingga dia tidak benarkan Nabi Yusuf pergi ke tempat-tempat yang dia anak-anak dia yang lain pergi. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi ketakutan dan kebimbangan dia. Nak katanya ialah
Tuhan tidak menurunkan ayat marah, mengecam sifat takut yang ada pada baginda. Kerana takut itu ialah sifat kemanusiaan. Bukannya takut dalam ibadah, bukannya takut dari sudut ketundukan. Jadi saya ulah panjang benda ni sebab ada orang keliru tentang antara takut kepada penyakit dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hal pun orang Islam adalah satu masyarakat Islam ialah masyarakat yang seimbang kehidupan dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah beri panduan antara ketuhanan dan kemanusiaan, antara wahyu dan antara akal manusia, kena seimbang. Barulah Islam yang kita bawa ni dalam bentuk yang boleh kita bersaing dengan masyarakat lain. Kita pun boleh membina tamadun yang tinggi. Sebab apa? Bila kita percaya kepada usaha, bila kita percaya kepada sebab musabab, di sinilah kita akan menghargai research penyelidikan ilmiah. Barulah kita nak pergi cari apakah ubat yang sesuai dengan penyakit ni. Kalau kita tidak memberi perhatian pada usaha, kita berdoa sajalah. Berdoa habis. Sebab itu, satu fenomena lagi, bila penyakit COVID-19 ni keluar, banyak doa keluar. Macamlah doa ni payah sangat. Doa ni kita minta dengan Allah lindung. Kita sebutlah apa yang kita nak. Tidak dinafikan Rasulullah SAW berdoa lah. Tidak dinafikan lah. Jadi, tetapi ada pula reka kena buat macam ni. Version dia ni bagus doa ni. Mustajab. Version orang lain tak tahulah, tapi ni masing-masing berlumba-lumba pula nak keluarkan version sendiri dalam berdoa. Jadi, sebenarnya doa tu apa dia? Doa ni bukan perkataan tu yang mujarab. Doa ni Allah Subhanahu Wa Taala yang memakbulkan doa kita. Bukan perkataan tu ada power. Saya dapat keluarkan satu doa power yang siapa buat ni. Sebab itu dalam hadis-hadis berkaitan doa ni saya tak boleh terangkan pada kali ini sebab dia panjang. Tapi kita kena faham dengan cara yang betul tentang doa ni. Ramai orang dia doa tu power. Kemudian lepas doa tu tak payah buat apalah. Sebab apa? Dah kita minta dengan Allah. Ini yang kita kata tadi tu. Antara ketuhanan, doa tu hak Tuhan. Kita minta dengan dia. Tetapi kemanusiaan kita kena berusaha. Dua-dua tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh belaga. Jadi orang Islam, kalau dia hanya menganggap berdoa tu sebagai suruhan Allah, yang tu lah orang Islam. Jadi ketinggalan zaman, akhirnya dia tidak menghargai research. Tak perlu buat. Nak cari ubat. Orang lain berlumba-lumba. Negara ni berlumba-lumba untuk mengeluarkan vaksin. Negara ni berlumba-lumba. Timur dan Barat. Amerika dengan Cina-nya, dengan Jerman-nya. Dalam negara Islam ni, negara yang ke depan buat research Malaysia. Campur dengan lain, lumpuh. Ilmu tak ada. Teknologi tak ada. Jadi kita menyorok di belakang ajaran agama. Kita pun bawalah tawakal. Kita bawa doa. Tidak dinafikan. Benda ni memang Islam suruh. Tetapi Islam bukan suruh itu sahaja. Jadi dalam keadaan begini kita menghargai contohnya barisan hadapan kita, doktor-doktor, para jururawat, para petugas-petugas kesihatan lah, sampailah yang segenap lapisan daripada bawah sampai ke atas. Mereka ni pada hukum orang yang sedang berjihad melawan satu musuh. Jika sekiranya zaman Nabi SAW mereka berjihad melawan musuh yang datang tu musuh yang jelas, yang ada tentera, ada senjata, musuh tu nak memusnahkan. Dan sekarang ini kita berdepan dengan musuh yang kita tak nampak. Musuh tu pula dia bukan manusia. Dia adalah sejenis makhluk Allah SWT yang kecil. Maka daripada tentera kepada bidang perubatan. Nak berlawan dengan musuh tu. Kerana Islam memang maqasid syariah dia ialah
menjaga nyawa manusia. Nyawa manusia ni kena diselamatkan. Kalau musuh datang nak membunuh dengan cara bom, kita kena lawan. Maka jika ada satu bahaya yang datang melawan kita, maka kita kena lawan. Jadi saya ucapkan tahniah dan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua mereka yang terlibat lah. Semua mereka yang terlibat, tak kira perubatan ke polis dan sampailah NGO yang beri makan kepada kumpulan-kumpulan yang termudarat kerana tidak dapat pergi kerja, tempat kerja tutup dan sebagainya. Ini semua adalah satu perjuangan yang sangat besar, yang sangat penting untuk menjamin kestabilan negara kita, kerana jika penyakit ini tersebar sudah tentu negara kita akan lumpuh, dan kita telah tengok macam mana, dan kita akan nampak selepas daripada isu COVID ni, kita akan nampak ada masalah ekonominya, ada negara yang bila ramai orang lapar dan sebagainya akan timbul kekacauan, akan ketidaktenteraman. Jadi alhamdulillah kita di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, sedangkan kita ada rasa tanggungjawab yang besar di semua peringkat. Alhamdulillah. Daripada peringkat pihak yang menguruskan kepimpinan cuba cari solusi yang terbaik, di peringkat pegawai-pegawai yang bertugas, di peringkat masyarakat pun alhamdulillah lah, saya nampak macam kebanyakan tu faham dan mematuhi benda ni. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala meringankan ujian ni kepada kita. Kita berdoa bukan untuk kita saja, kepada untuk masyarakat kita, kawan keluarga, masyarakat, untuk negara kita dan untuk manusia semuanya. Kerana ujian ni ujian yang sangat getir. Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, kita takdirkan kita hidup pada zaman ini. Dan bila saya baca sendiri tentang jangkaan kemerosotan ekonomi dan sebagainya, ia seolah-olah satu peristiwa yang pertama kali dihadapi oleh manusia lah, lebih besar daripada Perang Dunia Kedua lagi katanya. Dan benda ni bukan kecil, memerlukan kepada semangat yang tinggi. Janganlah kita jadikan agama ni sebagai sebab untuk kita berlaku tidak benar, tidak baik. Dan sebaliknya jadikanlah agama Islam sebagai satu punca kekuatan, satu punca untuk kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Dan di sinilah masanya untuk kita tunjukkan bahawa Islam adalah agama yang terbaik, yang sesuai untuk diamalkan di masa lampau dan di masa sekarang serta akan datang. Dan Islamlah agama yang memberi kekuatan dan penyelesaian kepada manusia. Ini perlu kita buktikan, dan ini satu perjuangan kita dengan kita memahami dengan betul tuntutan-tuntutan agama. Jadi saya rasa setakat itu saja buat kali ini yang dapat saya sampaikan. Kita pun telah berlalu hampir berapa minit? 45 minit saya rasa. Jadi perkongsian kali ini cukup ada sedikit komen, Assalamualaikum dan sebagainya. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Jadi saya memang kurang live dan saya pun tak tahu sebab apa, saya rasa macam malu sikit nak live ni. Sebab saya rasa dah banyak orang ustaz-ustaz yang buat live, dan saya sendiri pun dengar pandangan-pandangan mereka yang sangat bagus. Jadi saya rasa kadang-kadang bolehlah saya buat live jika ada permintaan ke ataupun undangan daripada kawan-kawan. Alhamdulillah, sedikit perkongsian yang saya mampu. Mana yang baik itu boleh kita ambil, dan mana yang tidak baik maka kita jadikan sempadan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.